A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Assalamualaikum pelajar-pelajar semua. Apa khabar? Sihat? Okey, diharapkan pelajar-pelajar di rumah ataupun yang sedang menonton video ustaz ni dalam keadaan sihat-sihat belaka. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan kurnianya dapat lagi kita bertemu dalam sesi video PDPC atau PDPR ustaz pada kali ini. Hari ini ustaz nak mengajar tajuk tingkatan 3 iaitu pelajaran 22 iaitu bertajuk tokoh sahabat. Tokoh sahabat. Tokoh yang kita nak belajar ini ialah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Okey, jom pelajar kita ke slide seterusnya. Kita tengok riwayat hidup Bilal bin Rabah. Jom. Okey pelajar-pelajar, riwayat hidup Bilal bin Rabah ni, nama sebenar Bilal ialah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Kunyah beliau ialah Abu Abdullah. Okey. Asal beliau ialah dari Habsyah. Beliau wafat di Damsyik pada tahun ke-20 Hijrah pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab ketika berusia 63 tahun. Bukti keimanan beliau antara 7 orang yang terawal menzahirkan keislaman. Beliau tetap beriman walaupun diseksa oleh tuannya iaitu Umayyah bin Khalaf sehingga dibeli dan dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar yang bantu membebaskan Bilal daripada diseksa. Dilantik menjadi muazzin pertama dalam Islam. Kemudian banyak menyertai peperangan seperti peperangan Badar dan Uhud. Begitulah serba sedikit riwayat hidup Bilal bin Rabah. Jom kita ke slide seterusnya. Okey pelajar-pelajar, iktibar dari keimanan Bilal bin Rabah. Kita tengok. Yang pertama, kita hendaklah mempertahankan akidah Islam dengan segala kekuatan yang ada agar tidak mudah terpesong daripada ajaran Islam yang sebenar. Nanti dalam kelas ustaz nanti dekat grup Telegram atau grup WhatsApp, ustaz bagi link satu video juga. Video mana Bilal lakonan Bilal kena empat batu kan. Kena empat kan, ada kisah Bilal bin Rabah kena empat dengan batu tu kan. Masa dia empat batu kat tengah padang pasir dengan tuan, kena seksa dengan tuan dia kan dekat tengah padang pasir. Lepas tu letakkan batu besar kat dadanya. Tapi Bilal tetap dengan akidah dia yang menyatakan ahad. Yang maksud yang esa. Bilal tetap dengan akidah dia, tetap mempertahankan akidah Islam dia. Jadi masa dia kena siksa tu, lalu Abu Bakar datang, Abu Bakar memutuskan keputusan dia untuk membebaskan Bilal dengan membayar wang emas serta bebaskan Bilal daripada tuan dia. Bilal ni hamba hamba pertama yang masuk Islam. Okey. Yang kedua, kita hendaklah menjauhkan diri daripada fahaman yang sesat, menyeleweng dan melampau. Okey. Zaman sekarang ni banyak kan fahaman sesat kan, yang yang menyeleweng daripada agama Islam. So kita kena check baliklah kadang-kadang ini info-info yang dapat daripada WhatsApp, Telegram, Facebook kan, kadang-kadang kita kena tapis tu. Kita kena bertanya kepada yang ahli. Kalau tentang agama Islam, kita tanya dengan ustaz-ustazah yang arif tentang agama. Jangan kita main ikut je. Tak baik, tak boleh. Nanti takut kita menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Dan yang ketiga, kita hendaklah memainkan peranan aktif dalam aktiviti keagamaan agar ajaran Islam dapat ditegakkan. Kita boleh bergabung dengan NGO kan, badan-badan bukan kerajaan atau badan kerajaan untuk menegakkan syiar Islam di bumi Malaysia ni. Ataupun paling basic dekat kampung awak dululah. Nampak orang buat maksiat, tegur. Nampak orang buat benda yang tak betul, kita nasihatkan. Okey. Kita
falyughayyiru biyadihi. Kalau kita ada kuasa, kita boleh ubahnya dengan kuasa kita, dengan tangan kita, kan. Fa illam yastati', kalau tak boleh, tak mampu juga, fa illam yastati' fa bilisani, dengan nasihat, bagi nasihat kata-kata, kan. Kalau tak mampu juga, kan, fa biqalbi, fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau misalnya tak mampu juga, kita ubah dengan hati kita. Kita benci maksiat yang dilakukan dekat area kita tu, kat kawasan sekitar kita tu, kan. Kita ubah doa pada Allah SWT, "Ya Allah Tuhanku, semoga maksiat yang ada dekat depan mata aku ni, kan, hilang, tak ada orang buat maksiat." Kita sama-sama berdakwah, berdakwah agar kawasan tempat kita tu, aman dan harmoni, berlandaskan agama Islam, insya-Allah. Okey. Simple je tajuk Bilal ni, Jadi yang last kali kita tengok prisma ilmu, ini kita boleh jadikan motivasi untuk diri kita lah, nak jadi seperti Bilal bin Rabah. Kita jadikan Bilal bin Rabah ni sebagai idola ikutan kita. Dia hamba, dia seorang hamba, tapi akidah dia tetap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia kena seksa dengan tuan dia, kan, dekat tengah-tengah panas, kan. Dia lempapkan dengan batu, baring dekat padang pasir yang panas, tapi dia tetap dengan percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhal agama Islam pada ketika itu baru-baru nak berkembang di bumi Mekah. Masya-Allah, kuatnya akidah Bilal bin Rabah. Jadi Bilal bin Rabah ni menunjukkan kekuatan akidah seseorang Islam. Sama dengan kita, kan? Kita ni orang Islam mesti teguh akidah kita. Semayang jangan tinggal. Kan? Jahat mana pun kita, solatlah, kan? Solat tu yang besok akan mengubah kita jadi lebih baik, lebih baik. Jangan kita nak tunggu kita jadi baik baru solat, kan? Kita solat dulu. Solat dulu, insya-Allah solat tu akan mengubah diri kita dari satu tahap ke satu tahap yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ini kita tak solat, nak tunggu baik sampai bila jadi baik, kan? Paksa diri kita untuk jadi baik. Tu dia cerita dia. Jadi kita tengok sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uritul jannah fara'aitum ra'ata Abi Talhah, thumma sami'tu khashkhashatan amami fa iza Bilal." Riwayat Muslim. Maksudnya apa? Diperlihatkan kepadaku syurga, lalu aku melihat isteri Abu Talhah, kemudian aku terdengar geseran kasut di depanku, ternyata dia adalah Bilal. Hadis riwayat Muslim. Masya-Allah. Jadi masa ni hadis ni Nabi ni ceritakan pada kaum muslimin, kaum muslimin muslimat ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi terdengar geseran kasut Bilal. Ternyata dekat depan tu Bilal bin Rabah. Masya-Allah, masya-Allah. Bilal dah insya-Allah masuk syurga. Kita ni macam mana? Kita pun boleh masuk syurga dengan berusaha menjadi lebih baik di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadikan Bilal bin Rabah sebagai idola, insya-Allah kita boleh masuk ke syurga bersama-sama Bilal bin Rabah satu hari nanti. Di akhirat nanti insya-Allah. Sama-sama kita berdoa, kita boleh bersama berpimpin tangan masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi Ustaz rasa dah sampai penghujung dah ni. Simple je cerita Bilal bin Rabah ni. Jadi belajar-belajar, insya-Allah, lepas awak tonton video ni, dekat bawah ni ada, dekat ruang description ni ada link untuk pergi ke menjawab soalan, Jadi awak boleh tekan link tu dan jawab soalan kat dalam tu, Jawab betul-betul, semoga bila menjawab soalan tu jadi pengukuhan untuk kita tentang tajuk Bilal bin Rabah ni, insya-Allah. Ustaz doakan kita sama berjaya di dunia dan akhirat. Kita jumpa lagi. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye bye.